Assalamualaikum. Mina. Okey, hari ni kita nak borak pasal kronologi. Macam mana boleh berlakunya pertarungan di antara Saitama menentang King Orochi yang dikatakan monster terkuat tu. Jadi untuk dalam video ni kita tengoklah kuat sangat ke monster yang digelar sebagai Monster King tu. Sebelum kita sambung lagi video, aku nak bagi tahu ni. Kalau korang nak buat side income ke, nak buat duit raya ke, nak jana pendapatan hanya dekat rumah dengan menggunakan smartphone saja, korang boleh join grup Telegram Coach Pips FS. Dekat dalam grup tu, korang jangan risau, dorang akan bagi free coaching macam mana nak buat income bersama dengan dorang. Kalau korang tanya modal macam mana pula, tak ada dikenakan apa-apa yuran pun, hanya join grup Telegram dorang, belajar dan jangan malas je. Apa yang lagi bestnya sekarang ni, dorang ada buat kontes untuk raya, yang mana kepada pemenang untuk kontes tersebut, korang akan dapat free full mentorship. Kalau dekat luar, full mentorship ni kena bayar beribu-ribu tau. Benefit untuk full mentorship ni, daripada korang tak pandai untuk trade, terus je korang pandai dan boleh trade sendiri. Jadi kalau korang nak buat side income ataupun korang nak jana pendapatan, korang boleh join grup Telegram Coach Pips FS. Link semua aku ada letak dalam description. Ok, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Ok, sebelum kita start, aku nak inform awal-awal dulu. Untuk kronologi pertarungan di antara dorang berdua ni tak panjang sangat pun, jadi korang jangan expect lebih tau. Malah bagi pendapat aku sendiri, untuk pertarungan di antara hero-hero yang lain, contohnya macam Child Emperor menentang Phoenix Man Reignited, aku boleh cakap match tu memang awesome gila. 4 kali ganda lagi gempak dari match di antara Saitama menentang King Orochi. Tapi tak apa, untuk dalam video ni memang totally kita nak fokus dalam pertarungan di antara Saitama menentang King Orochi. Jadi macam biasa, untuk dalam video ni memang mengandungi spoiler. Jadi kalau korang tak nak kena spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, ok? Semua ni bermula dalam chapter 91. Kalau korang tak tahu, markas Monster Association tu betul-betul terletak dekat bawah Bandar Z, yang mana Bandar Z tu merupakan dekat mana Saitama dengan Genos tinggal. Jadi disebabkan dekat bandar tu dah terlalu banyak monster yang muncul, jadi bandar tu pun telah dikosongkan. Tak ada orang pun yang tinggal dekat situ kecuali si Saitama tu. Sebab tinggal dekat situ tak perlu pun bayar duit sewa rumah. Dalam chapter 91 tu kita dapat tengok Garo sedang bersama dengan seorang budak yang bernama Tario dekat dalam Monster Association. Dekat situ dorang telah pun diserang oleh satu monster ancaman naga, iaitu Overgrown Rover. Disebabkan serangan yang telah dibuat oleh Overgrown Rover tu telah menyebabkan terhasil satu gegaran yang cukup besar dekat Bandar Z. Sampaikan Saitama sendiri yang tengah duduk dekat rumah dia tu sambil dia tengah baca komik pun tersedar pasal benda tu. Jadi Saitama pun cakap lah, rasanya aku kena pergi buat rondaan lagi ni, tapi tunggu lepas aku habis baca volume ni dululah. Jadi dia pun sambung baca komik dia tu. Berbalik semula dalam match Garo lawan Overgrown Rover. Match tu memang cukup sengit gila lah. Kalau ikutkan manusia biasa, bila dah terkena serangan jarak dekat oleh Overgrown Rover tu, dah memang confirm dia akan mati. Tapi disebabkan body Garo ni memang cukup unik, jadi dia mampu survive selepas terkena serangan Overgrown Rover. Cumanya untuk kekuatan Garo, dia memang tak mampulah untuk menewaskan Overgrown Rover. Lepas je tamatnya pertarungan di antara Garo menentang Overgrown Rover, barulah si Saitama tu nak bersiap-siap untuk pergi buat rondaan. Tapi semasa dalam perjalanan Saitama nak pergi buat rondaan tu, dia sempat lagi baca komik dia tu. Dengan Saitama berharap dia mampu mempunyai killer move dia sendiri. Sebab dalam setiap pertarungan Saitama berhadapan dengan monster, end up monster-monster yang kuat macam mana sekalipun, semua tu dengan mudah je dapat dikalahkan hanya menggunakan normal punch. Jadi disebabkan tu Saitama pun dia boring lah, sebab dia rasa macam tak ada cabaran untuk dalam hidup dia ni. Bagi Saitama, semua monster ni sama je. Tak kisahlah kau ni ancaman naga ke, ancaman demon ke, ancaman tiger sekalipun, last-last semua tak boleh pakai. So dia pun sambunglah berjalan lagi. Dalam masa yang sama juga, selepas je habis pertarungan di antara Garo menentang Overgrown Rover tu, benda tu tak habis macam tu je tau. Yang mana lepas je dari tu, Garo
telah pun berhadapan dengan dua monster ancaman naga, iaitu Gyoro dan King Orochi juga. Tapi macam biasalah, Garo memang tak ada peluang langsung untuk menewaskan King Orochi, dan Garo dengan mudah je telah ditewaskan oleh King Orochi. Dan disebabkan impak dari pertarungan tu juga telah membuatkan Saitama dapat kesan dari mana datangnya kekecohan dari tadi tu. So Saitama pun telah masuk ke bawah tanah untuk tengok apa yang ada dekat situ. Benda yang menariknya dekat sini, Saitama lagi awal telah masuk ke dalam markas Monster Association daripada hero-hero kelas S yang lain. Tapi dalam masa yang sama juga, King, Silver Fang, Bomb, Fubuki dengan Janus, dorang ada plan tau nak bawa Saitama bersama dengan dorang nak pergi ambush Monster Association. Tapi malangnya waktu tu kan Saitama dah tak ada dekat rumah. Saitama dah gerak awal dah masuk ke dalam Monster Association. Jadi waktu tu muka King memang apa lagi kan, dia memang cuak habis lah bila Saitama tak ada. Padahal dia memang mengharapkan dekat Saitama, tapi nak buat macam mana kan, dah Saitama tak ada. Jadi dorang pun plan, Silver Fang, King, Bomb dengan Fubuki gerak dulu ke dalam Monster Association. Manakala untuk Janus pula, dia mau buat keputusan untuk tunggu sampailah Saitama balik ke rumah. Lepas je dari tu, barulah Janus dengan Saitama menyusul daripada belakang. Waktu Saitama dalam perjalanan dekat bawah tanah tu, tiba-tiba Saitama telah pun diserang oleh dua monster ancaman naga yang telah dihidupkan semula selepas dorang berdua telah pun mati dalam pertarungan dengan Flashy Flash, iaitu Hellfire Flame dengan Galwin. Dekat situ dorang berdua terkejut bila Saitama dengan mudah je dapat elak serangan daripada dorang berdua. Padahal serangan dorang tu memang cukup laju. Lepas tu Saitama pun cakap lah dekat dorang, korang dah kenapa ni? Tiba-tiba je nak serang aku. Lepas tu dorang pun cakap, tengok, seorang lagi ciptaan yang pelik kita dah jumpa. Dan dorang pun cakap lagi, kita orang tak berminat dengan kau, jadi kali ni kau terselamat. Dan dorang pun terus je pergi. Jadi selepas je dorang berdua telah meninggalkan Saitama, Saitama pun cakap lah, dah kenapa dua orang pervert tu berlari-lari bawah tanah? Sebab waktu Saitama berjumpa dengan dorang berdua tu, dorang tak pakai baju langsung, dorang jumpa dalam keadaan bogel. Yang peliknya, dorang yang cakap Saitama tu yang pelik, padahal dorang lagi pelik sebab tak pakai baju dekat bawah tanah. Tak lama lepas tu, Saitama telah diserang oleh Overground Rover pula. Tapi waktu Overground Rover nak serang Saitama, memang silap pilih lawan lah jawabnya. Saitama pun telah memberi satu tumbukan percuma dekat Overground Rover, sampai telah menyebabkan berlakunya gegaran dan kehancuran yang cukup besar dekat dalam markas Monster Association tu. So disebabkan serangan Saitama tadi tu, Nian, iaitu monster ancaman naga yang macam kucing tu pun pergilah tengok apa yang jadi dekat situ kan. Dan dia pun terkejut bila ada seseorang yang berjaya menundukkan Overground Rover hanya dengan satu tumbukan je. Jadi dia pun tak tunggu apalah, sebab dia pun nak try serang daripada belakang kan. Dia pun cubalah serang Saitama dengan dia cakar dekat kepala Saitama. Tapi serangan daripada Nian tu memang tak ada efek langsung lah dekat Saitama. Jadi disebabkan dia terlalu takut, dia pun telah melarikan diri daripada Saitama. Dan Nian pun cakap lah, aku tak terfikir pun nak mati untuk Monster Association, jadi aku biarkan dia untuk monster lain yang akan uruskan. Tapi aku tak rasa ada monster yang mampu untuk menewaskan dia. Tapi dekat sini Saitama tak ambil kisah pun pasal monster kucing tadi tu yang telah serang dia. So Saitama pun sambunglah berjalan. Dia jalan punya jalan sampailah dekat ujung jalan. Dekat sinilah baru dia telah diserang oleh King Orochi, aka Monster King. Waktu King Orochi muncul tu, badan dia memang cukup besar. Dan Saitama pun cakap lah, first aku kena serang dengan dua lelaki yang berbogel, lepas tu anjing dengan kucing pula. Jadi sekarang ni aku tak tahu kau ni apa sebenarnya dan kenapa kau tinggal dekat bawah tanah rumah aku. Jadi King Orochi pun balas lah, aku tak tahu kau ni datang dari mana, tapi aku tahu kau ni bukannya macam manusia sampah yang lain yang aku boleh abaikan macam tu je. Lepas je dari tu, King Orochi pun terus je cuba untuk menyerang Saitama.
Dan dia pun sambung cakap lagi, gegaran tadi tu memang cukup luar biasa. Jadi disebabkan tu aku sendiri yang turun untuk cari apa penyebabnya. Tapi kau ni tak ada pun dalam list pantauan kita orang. Dan lagi, kau ni memang cukup bahaya untuk organisation kita orang. Lebih bahaya dari apa yang kita orang sangkakan. Tapi Saitama pun balaslah, kau panggil aku sebagai ancaman bahaya, tapi sekarang kau yang tengah cuba serang aku. Aku cuma nak pertahankan diri aku je. Lepas tu pun King Orochi cuba lagi nak menyerang Saitama. Dalam masa yang sama, Overgrown Rover yang terbaring dekat area tu selepas terkena tumbukan dari Saitama tadi tu, dia pun terjaga semula. Dia tak mati pun selepas kena tumbukan Saitama tadi tu. Cumanya bila Overgrown Rover dah bangun, King Orochi pun apa lagi, dia pun suruhlah Overgrown Rover untuk serang Saitama. Tapi Overgrown Rover terus je melarikan diri disebabkan dia terlalu takut dengan Saitama. Malah disebabkan serangan King Orochi tadi tu telah menyebabkan kain belakang Saitama tu telah pun terbakar. Dan benda tu memang membuatkan Saitama mula rasa marah lah dekat King Orochi. King Orochi pun bebel-bebel lah, aku ni Monster King lah, kau tak boleh nak kalahkan aku lah, dan aku ni Ultimate Life Form lah, sambil dia bertukar jadi form yang lain. Macam apa yang kita tahulah, Saitama ni bukannya suka dengan orang bebel-bebel depan dia kan. Contohnya macam Boros. Jadi lepas tu pun Saitama cakap lah dekat King Orochi, okey, dah cukup. Dah cukup dengan angkat diri kau sendiri. Aku dah bosan bila dengar introduction yang macam acah-acah ni, macam poyo-poyo angkat diri sendiri. Tak kisahlah kau ni raja apa sekalipun, kuat macam mana sekalipun kau ni, aku dah lawan terlalu banyak sangat monster yang macam kau ni, sampaikan dah tak terkira. Apa yang membuatkan kau ni special sangat? Ultimate Life Form? Oh, benda tu macam terlalu besar untuk kau claim. End up, kau juga akan ditewaskan hanya dengan satu tubukan je. Jadi dekat sini kita pun boleh nampak lah, Saitama ni memang totally dah bosan gila bila bertarung dengan monster. Sebab bagi dia tak ada monster pun yang mampu untuk cabar kekuatan dia. Saitama pun cakap lah lagi dekat King Orochi, jadi tunjukkan dekat aku apa yang kau boleh buat, tapi aku tak akan expect lebih dari kau. Jadi lepas dia dari tu, bermulalah pertarungan dorang. Dengan King Orochi pun tak tunggu apa, dia pun terus je cuba untuk serang Saitama dengan bermacam-macam gila serangan. Contohnya macam dengan kepala-kepala naga dia tu, dengan energy blast lagi. Tapi serangan tu macam biasalah, dengan mudah je dapat dielak oleh Saitama. Walaupun serangan daripada King Orochi tu memang cukup kuat, sampaikan mampu untuk menghasilkan lubang yang cukup besar dekat bawah tanah. Sampailah satu masa kita boleh nampak Saitama sedang berlari ke arah King Orochi untuk bagi satu tumbukan dekat King Orochi. Tapi malangnya untuk serangan pertama daripada Saitama tu telah pun gagal selepas King Orochi telah menggigit Saitama. Tapi lepas dia dari tu, Saitama pun tak tunggu apa, dia pun bagi lagi satu tumbukan biasa dekat King Orochi. Dan resultnya kau nak tahu apa? Resultnya nasib King Orochi pun sama je macam nasib monster-monster yang lain yang telah bertarung dengan Saitama. Dengan dia pun dengan mudah je telah ditewaskan oleh Saitama hanya menggunakan normal punch. Jadi benda ni memang tak mengejutkan Saitama langsung, sebab dari awal match ni nak bermula, Saitama tak expect lebih pun daripada King Orochi. Dia menganggap King Orochi ni sama je macam monster-monster yang lain yang dia pernah bertarung sebelum ni. Walaupun kau ni Monster King sekalipun, kau ni lebih kurang je, tak ada beza pun macam Deep Sea King ke, raksasa ketam ke, raksasa rumpai ke, semua tu lebih kurang je. Tapi sebenarnya King Orochi tak mati pun lagi, sebab lepas ni dia akan bergabung pula dengan Psychos untuk berhadapan dengan Tatsumaki. Jadi macam tu je lah kronologi untuk pertarungan di antara Saitama menentang King Orochi. Untuk next video pula, korang nak aku buat kronologi pasal apa pula? Just drop je komen kat bawah, ok? Banyak lagi pertarungan-pertarungan yang cukup hebat dalam manga One Punch Man. Contohnya macam aku cakap awal tadi, Child Emperor menentang Phoenix Man Reincarnated. Lepas tu Flashy Flash menentang dua monster ancaman naga, iaitu Hellfire
Flame dengan Galewin. Kronologi Atomic Samurai menentang Black Sperm pun memang padu untuk pertarungan diorang. Jadi korang drop je komen dekat bawah, okey? Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.